Assalamualaikum, hai korang. Video kali ni aku nak kongsi dengan korang beberapa jenis hantu yang jarang kita dengar tetapi ianya wujud dalam kepercayaan masyarakat Melayu. Apakah makhluk-makhluk tersebut? Jom aku kongsikan. Yang pertama, sulur bidar ataupun dikenali sebagai hantu balung bidai. Makhluk misteri ini dipercayai menghuni kawasan air yang luas seperti tasik dan sungai-sungai besar yang ada di Malaysia. Antara kawasan air yang dikaitkan dengan makhluk ini adalah Tasik Kenyir, Tasik Roya Belum, Tasik Chini dan juga Sungai Pahang. Tidak asing di kalangan kaki pancing dan orang-orang tua dahulu, makhluk ini dikatakan sering muncul ketika musim hujan. Kehadiran makhluk ini boleh dikesan melalui pusaran air dan buih-buih yang muncul secara tiba-tiba, disusuli dengan daun-daun kering yang muncul dari dasar kawasan air tersebut. Yang peliknya, walaupun daun-daun tadi berasal dari dasar, tetapi ianya kering. Dan ada juga mengatakan sekiranya dibakar daun-daun tadi, ianya akan terbakar. Berbagai versi dikaitkan dengan wujud asal makhluk ini. Ada yang mengatakan ianya seperti pemaidani. Ada juga yang mengatakan ianya seperti tikar putih. Dan tidak kurang juga mengatakan seperti tikar mengkuang. Antara tiga versi ini, persamaan setiap versi adalah mempunyai kepala di setiap penjuru tikar tersebut. Seram tak? Seram kan? Masyarakat Sunda pula menggelarkan makhluk ini sebagai lele samak. Lele bermaksud menggulung, manakala samak bermaksud tikar. Masyarakat ini percaya bahawa asal wujud makhluk ini daripada tikar alas mandi jenazah seorang pengamal ilmu hitam yang dibuang ke dalam sungai, kemudiannya diresapi dengan semangat jahat. Kekuatan makhluk ini dikatakan mampu menghasilkan kocakan dan juga pusaran air sehingga boleh menyebabkan bot bersaiz kecil terbalik. Dikatakan juga makhluk ini akan menggulung manusia yang bertembung dengannya. Mangsa kemudian akan ditarik ke dasar. Setelah beberapa hari barulah mayat mangsa timbul ke permukaan air semula. Orang-orang tua sekiranya bertembung dengan makhluk ini, anda disarankan supaya melaungkan azan sekuat-kuat hati dan berdoalah supaya dilindungi daripada musibah. Tetapi di sebalik misteri kehadiran makhluk ini, pendapat saintifik mengatakan makhluk yang dikatakan sebagai sulur bidar ini tidak lebih daripada kehadiran mendapan gas yang berada di dasar yang timbul di permukaan air. Gas-gas itu terhasil daripada mendapan kayu dan juga daun-daun kering yang berada di dalam sungai. Mendap ke dasar sungai, kemudiannya menghasilkan gas. Mendapan gas tadi akhirnya timbul ke permukaan air, lalu terhasillah fenomena air tersebut. Makhluk misteri yang kedua dikenali sebagai polong. Makhluk belaan ini ataupun dikenali sebagai saka dibela di dalam sebuah botol bermulut panjang dan dibela supaya membawa mudarat kepada musuh tuannya ataupun untuk mencapai hajat-hajat tertentu tuannya. Hantu ini dihasilkan dengan memasukkan darah orang mati dibunuh ke dalam sebuah botol bermulut panjang. Botol ini kemudiannya akan dipuja dengan jampi serapah dalam tempoh tertentu sehingga kedengaran jeritan di dalam botol tersebut. Setelah kedengaran jeritan daripada dalam botol tersebut, si pemuja akan menghiris hujung jari lalu dimasukkan ke dalam botol untuk memberi minum ataupun makan kepada polong yang berada di dalam botol, sekaligus menjadi tuan kepada polong tersebut. Makhluk ini akan kekal di dalam botol dan hanya akan keluar sekiranya diberi arahan oleh tuannya. Polong ini akan melakukan apa-apa sahaja arahan tuannya, sehinggalah daripada membinasakan musuh-musuh tuannya dan juga untuk mendapatkan uang. Cara polong membantu tuannya untuk mendapatkan uang adalah dengan membantu tuannya merasuk mangsa yang dipilih. Kemudiannya polong tersebut akan kekal merasuk mangsa sehinggalah tuannya datang yang konon-kononnya untuk membantu, dan barulah polong tersebut akan keluar daripada badan mangsa. Disebabkan makhluk ini merupakan saka belaan, tuannya haruslah mencari pengganti sebelum dia meninggal.
Dan sekiranya dia gagal melakukannya, polong tadi akan menjadi liar dan akan membinasakan orang-orang di kawasan tersebut. Dan jika si pengubat tahu menggunakan kaedah-kaedah tertentu, polong yang berada di dalam seseorang yang dirasuk boleh dipaksa untuk memberitahu siapa tuannya. Beralih pula kepada hantu yang ketiga. Hantu ini dikenali sebagai bajang. Bajang juga seperti polong yang merupakan saka belaan. Tetapi bajang dihasilkan daripada mayat bayi yang mati semasa dilahirkan. Mayat bayi tersebut akan dilakukan ritual-ritual tertentu dengan jampi-jampi serapah. Kemudian ianya dipuja, lalu terhasillah bajang. Hantu bajang dikatakan boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan kanak-kanak sedang menangis dan selalunya kedengaran semasa hujan lebat. Bajang dipelihara sememangnya untuk memudaratkan musuh tuannya. Bajang akan menyebarkan penyakit misteri kepada kanak-kanak dan juga wanita-wanita yang sedang mengandung. Makhluk misteri ini disimpan di dalam buluh. Penutupnya pula disumbatkan dengan daun khusus lalu diikat dengan tangkal. Pada waktu-waktu tertentu, makhluk ini akan dijamu dengan telur dan juga susu. Sekiranya tidak dijaga dengan baik oleh tuannya, makhluk ini akan menyerang tuannya sendiri. Seperti polong, bajang juga haruslah diwarisi. Sekiranya si pemilik gagal mencari pewaris dan mati, si pemilik akan membusuk seperti bangkai bernyawa, dan apabila cuba dikebumikan, dia akan bangkit seperti hidup. Masih hidup padahal dia dah mati. Makhluk misteri yang terakhir dikenali sebagai hantu galah ataupun dikenali sebagai hantu tinggi. Berlawanan dengan tiga hantu sebelum ni, hantu galah hanyalah memunculkan diri sekadar untuk mengusik mangsanya. Daripada sumber-sumber yang aku dapat cari, makhluk ini biasanya bersaiz seperti manusia biasa pada pertama kali kita berjumpa. Bersyair pula kan. Okey, pertama kali bertentang mata tu, dia bersaiz manusia biasa dan akan meninggi dan terus meninggi sehinggakan mencecah awan. Makhluk misteri ini pula mempunyai bulu kaki yang panjang dan tebal. Menghuni kawasan hutan dan sering muncul di waktu malam, manusia sering tersalah sangka kaki makhluk ini sebagai batang pokok dan akan bersandar kepadanya. Walaupun makhluk ini dikatakan menghuni kawasan hutan, ada juga cerita yang menceritakan makhluk ini sering mengganggu kanak-kanak yang pulang daripada mengaji, sehingga mereka lari bertempiaran. Yalah, siapa je tak lari kan? Kalau aku lari. Mungkin disebabkan saiz makhluk ini tinggi dan dapat dilihat daripada jauh oleh kanak-kanak tadi kan. So dia orang memang dah nampak daripada jauh. Buat apa nak tunggu kan? Mestilah lari. Macam tu lah. Manakala pada zaman dahulu, para pendekar dan pahlawan tidak akan melarikan diri jika bertembung dengan hantu galah. Sebaliknya, mereka akan datang berpaut kepada kaki makhluk ini. Hantu galah yang terasa terganggu akan menghayunkan kakinya ke kiri kanan, dan orang yang berpaut, maksudnya pendekar yang berpaut di kaki makhluk tadi akan dapat melihat dari aras pandangan mata helang, iaitu dia orang dapat melihat kawasan di sebalik gunung ganang, bentuk aliran sungai dan juga kawasan-kawasan gua bukit. Mencari arah barangkali, siapa tahu kan, mungkin dia orang tak nampak dari pandangan arah manusia biasa, so dia orang naiklah kaki hantu galah ni. Siapa tahu manusia yang bersahabat dengan makhluk ini akan menyimpan beberapa bulu kaki hantu galah yang dijadikan sebagai tangkal ataupun akan dibakar sekiranya mereka mahu menyeru makhluk ini datang untuk meminta bantuan. Ada beberapa petua yang boleh korang lakukan sekiranya bertembung dengan hantu galah. Pertama, jika bertembung dengan makhluk ini, korang dilarang mendongak ke atas
kerana dikhawatiri korang akan terus mendongak selamanya. Yang kedua, disarankan untuk meniarap ke tanah jika bertemu dengan makhluk ini, kerana dipercayai disebabkan ketinggian makhluk ini, dia tidak dapat melihat manusia yang meniarap. Ketiga, sekiranya mahu melarikan diri, berlarilah secara zigzag dan bukannya lurus. Dipercayai disebabkan makhluk ini bertubuh tinggi, sangat sukar bagi hantu galah untuk mengimbangkan badan sekiranya berlari secara zigzag. Betul tak? Mesti susah kan dia nak kawal kiri kanan kan. So kalau korang lari straight je, senanglah dia tangkap kau. Tangkap kau. Petua yang terakhir, sekiranya korang mempunyai keberanian, korang boleh ambil ranting kering dan tunjukkan kepada makhluk tadi. Maksud aku hantu galah ni. Kemudian jeritkan kepada hantu ini, kalau kau kacau aku patahkan kau macam ranting ni. Sambil patahkan ranting tu. Berani ke tidak? Dipercayai sekiranya hantu galah akan melarikan diri sekiranya masanya melakukan perkara tersebut. Kau bayangkan, ya, badan dia kan macam ranting. Takutlah dia kalau dipatahkan macam tu. Tapi yelah, orang cakap kan, tinggi-tinggi pun bodoh. Okey korang, itu je yang aku nak kongsikan dalam video aku kali ni. Aku harap korang anggaplah video ni sekadar hiburan. Dan aku yakin korang kat luar sana percaya tak ada kuasa yang besar lebih daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak akan ada sesuatu yang terjadi melainkan dengan izinnya. Kan? Korang percaya kan? So, aku harap korang sudilah subscribe video ni dan sudilah sokong aku yang nothing to be something. Bye korang, jumpa lagi kat video seterusnya.